Aku ni dah biasa tau, kena kuarantin ni benda-benda biasa. Aku tutup mata je. Daripada Lati Eyes. Larti or Lati, I don't know. I don't know on how to pronounce this. Sekejap. Ni apa benda pula ni? Apa benda pula ni? Lens, nampak tak lens ni? Nampak tak? Color coklat. Hai, Assalamualaikum, it's me aku tak tahu nak cakap apa sebenarnya. Aku tak tahulah, aku rasa aku ni dah biasa tau, kena kuarantin ni benda-benda biasa. Aku tutup mata je. Aku duduk, daripada aku kecil, perempuan kan tak boleh nak keluar rumah melebihi jam 7 petang kan, kalau kat budak-budak kan. Tak boleh ni, tak boleh tu. So aku dah biasa duduk kat rumah, and kalau macam sekarang pun zaman belajar pun aku memang prefer gila-gila nak duduk kat rumah. Aku tak suka duduk dekat universiti. Aku tak suka. Aku tiap-tiap minggu aku akan balik, and aku tak tahu apa aku nak cakap. Aku macam aku rasa sedih sebab tak tahu, aku tak tahu nak kata apa, tapi aku macam rasa yang aku tak produktif langsung. Sedangkan assignment berlambat lah. Assignment berlambat. Tapi aku tiba-tiba rasa macam aku nak ada kelas, aku nak present. Sekarang aku tak cakap dengan sesiapa. Aku cakap dengan mak aku, dengan ayah aku, dengan abang aku, dengan Miko. Aku tak cakap dengan siapa-siapa. Aku dah jadi macam orang gila kat rumah ni. Banyak je kerja kat rumah ni, tapi aku macam malas kan. Lepas tu aku macam, aku rasa macam aku nak jumpa semua orang yang dekat kuliah aku tu. Aku nak naik tingkat 4 menggunakan tangga untuk pergi ke kelas. Aku nak ambil signature lecturer LPD untuk courtesy call. Aku nak buat semua tu. Aku nak buat. Aku nak duduk dengan dalam kita panggil majlis lah, majlis ilmu. Aku nak duduk dalam tu. Aku nak belajar. Aku nak kena paksa dengan lecturer untuk baca banyak-banyak kes. Aku nak rasa kena paksa dengan lecturer untuk khatam statute, untuk bawa statute tidur, bawa contoh CPC ke, CP punya apa-apalah, LPA ke apa ke, untuk bawa tidur. Aku nak kena paksa dengan lecturer, tapi tak ada lecturer nak paksa aku sekarang. Aku rindu semua tu. Walaupun baru berapa hari Perintah Kawalan Pergerakan ni. Tak tahulah, kita doakanlah yang terbaik. Rakyat Malaysia di luar sana, saya menyeru anda semua untuk sentiasa kekal di dalam rumah, untuk sentiasa berada di dalam rumah. Seandainya berlaku emergency ataupun perlu membeli barang keperluan, barangan harian, barangan keperluan harian, hanya wakil keluarga sahaja yang dibenarkan, sebab dalam satu kereta tak boleh ada 2 orang dek. Kena ada seorang sahaja. So kita patuh saja arahan daripada kerajaan. Kita ikut agar kita sama-sama dapat fight this COVID-19. Sebab rantaian chain of COVID-19 ni memang susah dan sukar gila untuk diputuskan, dan mungkin dia akan capai tahap impossible attempt kalau kita semua gagal untuk ikut saranan daripada kerajaan. Kau, aku memang tak jadi YB. Aku tak tahu apa aku buat ni. Anyway, let's just appreciate my eyes. Nampak tak mataku? Nampak tak mataku? Nampak tak? Tak nampak Tak nampak Nampak tak? Aku baru beli lens ni daripada apa nama lens ni Sekejap aku cari. Sebentar ya. Apa lens ni punya nama? Ni daripada Lati Eyes. Larti or Lati, I don't know. I don't know on how to pronounce this. Sekejap. Ni apa benda pula ni? Apa benda pula ni?
Kejap Aku baru saja beli lens. Nampak tak lens ni? Nampak tak? Colour coklat. Aku tak pernah pakai lens colour-colour. This is my first time wearing coloured lens. Coloured soft lens. Dan best lah. Dia macam very soft. Bila pakai kat mata tu, okey lah. Okay. Best lah. Tip top lah dengan harga dia kan. So ni lens, ni Lati lens. Nampak tak? Nampak ke tak ni? Kamera. Tak payahlah zoom ke aku. Ni Lati lens ni. Kalau korang tengok, ni website dia. And dia ada jual lens lah. Dah nama pun Lati. Ni lens, antara lens dia. Yang aku beli adalah Blue Series. Brown colour. Ni ke Blue Series? Oh bukan. Blue Series yang ada perempuan pakai tudung pakai tu. Nanti korang carilah. Aku pakai brown colour. Aku tak rasa macam nak pakai the grey colour. Sebab aku macam, muka aku Jawa dan muka aku Melayu. So aku tak boleh nak. So, welcome Isabella Swan. Welcome Isabella Cullen. Belagak. Muka Jawa ada hati nak jadi Cullen punya family. Korang tahu tak apa aku cakap ni? Cullen daripada Twilight punya series. Apa kita panggil Twilight punya? Kita tak panggil sequel kan? Kita panggil movie kan? Yalah akulah Cullen punya family tu. Tengok mata aku. Tapi sebenarnya Cullen punya family mata merah kan? Belagak. Poyo kau ni. Okay, sebenarnya kenapa aku rasa bosan sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan ni adalah kerana mak aku dia kerja bank. Jadi kadang-kadang dia ada kat office, kadang-kadang dia kat rumah. Dan kalau dia kat rumah pun dia kena bekerja dari rumah. So aku macam tak ada kawan nak gaduh. Aku tak boleh nak kacau mak aku selalu sebab she's working man. I must be professional. I can't bother her just like that because sebab aku rasa boring, aku rasa macam nak kacau dia. So I cannot do. So aku tak boleh lah simply kacau dia buat kerja. So aku rasa macam tak ada teman nak bergaduh. Like aku tak biasa gaduh dengan abang aku. Aku tak biasa gaduh dengan ayah aku sebab these two guys kat rumah they are quite macam suka buat kerja. Kejap pergi bersihkan depan. Bapak aku kejap pergi tengok TV, kejap pergi dapur bersihkan ni, kejap ni. So aku macam tak boleh gaduh sangat lah. And aku kalau biasa dekat UIA pun teman gaduh aku adalah Atin ataupun Iman. So these two girls akan macam sentiasa gaduh dengan aku in terms of apa-apalah, gearbox ke, sub gearbox tu adalah adakah ia tulang rusuk, apa semua tu. So macam pergaduhan tu rasa macam berilmiah, tapi sebenarnya pergaduhan tu tidak berilmiah langsung. Dan sebenarnya benda-benda bodoh lah. Kita suka gaduh benda-benda bodoh ni. So aku sangat rindu momen-momen tu. Dan juga sebenarnya betul aku cakap, aku dah biasa je kalau kuarantin. Aku dah biasa je duduk sendiri kat rumah ni. Aku sangat suka duduk kat rumah. Kalau diberi option untuk pergi overseas secara percuma ataupun duduk rumah selama-lamanya, aku akan prefer duduk rumah selama-lamanya. Sebab aku sangat suka duduk rumah. Sebab dulu aku sekolah, aku sempat duduk memang fully dekat rumah 12 tahun sahaja. Lagi 5 tahun tu aku duduk asrama. So memang on off rumah asrama, tapi banyak dihabiskan dekat asrama. Jadi bila duduk universiti aku sentiasa balik tiap-tiap ni. Bunyi pula kau. Apa yang bunyi tadi? Bila duduk kat universiti aku suka balik every weekend aku akan balik. So aku nak momen-momen duduk rumah tu. Tapi all of a sudden masa Perintah Kawalan Pergerakan ni, aku banyak scroll Facebook, aku banyak scroll YouTube dan sebagainya. Aku banyak, kalau korang tak percaya, okay, korang tengok Tengok. Korang tak percaya kan? Tengok screen time aku. Nampak tak? Jangan zoom ke aku. Nampak? Screen time aku, nampak? Itu screen time berapa lama aku main telefon. Yang atas ni semua yang selalu aku main. Shopee tu aku sehari aku buka mahu dalam 16 kali aku buka.
Screen time aku untuk hari ni baru 3 jam Untuk hari ni setakat pukul 2 minit ni baru 3 jam. Baru tu belum masuk petang malam nanti. Tu aku cakap dengan korang. Aku rasa disebabkan aku scroll Facebook dan sebagainya, dan aku tengok orang sangat bosan dan sangat boring duduk kat rumah, macam tak ada benda nak buat kat rumah. Sebab tu dia macam efek kat aku tau. Benda ni kita panggil efek apa ada nama dia. Macam kita tak berada dalam situasi orang tu. Maksudnya kita tak rasa bosan, tapi bila kita tengok orang tu, kita pula rasa bosan. Gitu kan. Studi-studi psikologi tahu kot apa yang aku cakap ni. Ke aku main create je efek yang aku nak. Tak kisahlah, whatever. Okay, so sebenarnya hari ni aku nak kongsi pada adik-adik dekat luar sana yang baru sahaja dapat result SPM. Baru ke? Barulah, baru sebulan kan. So yang baru sahaja dapat result SPM, yang tertanya-tanya sebab ada anak-anak kawan-kawan, anak-anak kawan-kawan mak aku yang sebenarnya tak adalah request, kakak ni popular lah, kakak Am ni popular lah, dah lah cantik, popular, ui memang on lah, boleh tak buat, kita nak request video buat. Tak ada, diorang tak ada request video apa-apa, diorang tak request. Tapi anak-anak kepada kawan-kawan mak aku ni ramai yang bertanya pada aku macam, akak apa beza ni dengan ni, apa beza ni, kenapa nak kena register, macam mana nak register dan sebagainya. Aku tak adalah tahu memang bulat-bulat. Macam adik pergi kepada https www. Tak ada, aku tak tahu nak pergi mana, website mana aku tak tahu. Tapi ini berdasarkan pengalaman sahaja dan pengalaman yang aku kumpul daripada kawan-kawan aku yang lain juga. So sorry, akak. So adalah most of adik-adik dekat luar sana yang tertanya-tanya, akak apa beza 4 benda tu. Yang pertama adalah asasi, yang kedua adalah matrikulasi, yang ketiga diploma, dan yang keempat adalah STPM. Akak tak rank benda ni aku sebut je, aku bukan rank benda ni. Aku sebut benda ni berjadi sangat-sangat sensitif bila bila kita dah enroll dekat dalam universiti tu, ataupun kita dah masuk untuk diploma dan sebagainya. Benda ni akan jadi sangat sensitif bila kita balik kampung, balik beraya, dan makcik-makciknya akan tanya, kau belajar mana? Kau ambil apa? Ambil diploma. Kenapa ambil diploma? Ambil asasi. Kenapa ambil asasi? Asasi tak ada CJ tak laku. So aku cuma nak sarankan, akak cuma nak sarankan kepada adik-adik di luar sana untuk buat keputusan berdasarkan apa yang akak review. Okey, berdasarkan apa yang akak cuba nak sampaikan. Tapi cuba setiap satu ni, yang 4 benda ni, asasi ke, matrix ke, diploma ke, STPM ke, semua benda ni adalah ilmu. Maksudnya kalau kita masuk, kita enrollkan diri kita ke dalam universiti tu, dalam sekolah tu, kita akan dapat ilmu ni. So tak ada beza berapa lama pun kita belajar, berapa lama pun kita menderita, berapa lama pun, tak ada beza sebenarnya. Okay, so first of all, sebenarnya akak cerita berdasarkan pengalaman akak dulu. Okay, berdasarkan pengalaman akak yang akak alami sendiri daripada zaman lepas SPM dululah. So lepas SPM dulu, setelah tidak berjaya untuk mendapat straight A seperti rakan-rakan yang lain, yang di mana hari ini akak tak adalah rasa terkesan sangat, dan tak adalah rasa macam ruginya aku tak belajar. Tak, adalah rasa rugi tak belajar betul-betul tu, main-main kat sekolah kan. Tapi sekarang aku tak ada rasa macam sedih aku tak dapat straight A's. Tak ada. Sekarang perasaan sedih tu dah tak ada, sebab kita dah banyak joy kan. Kita dah banyak joy apple, joy orange kan. Joy orange, joy apple, mangga dan jambu batu. Kita dah banyak joy, kita banyak moments of enjoyness yang kita hadapi dekat universiti. So kita dah tak terasa dah pasal SPM ni, dek. SPM ni hanya dia hanya bertahan, dia bertahan seumur hidup. Maksudnya seumur hidup orang akan cakap, inilah anak buah aku yang dapat straight A's tu. Dia akan bertahan seumur hidup. Tapi yang akan lebih bertahan adalah bila kau kerja nanti. So tak payah nak fikir sangat pasal result SPM. Siapa yang rasa down, boleh, anda dibenarkan untuk down. Saya pun down ya dulu. Sebab saya nak sambung overseas, tapi tak apa, Allah tak bagi jalan aku yang tu. Allah bagi jalan aku yang lain. Okay, so apa aku merepek ni. Okay, so lepas sahaja aku dapat result SPM dulu,
aku macam okay, sebelum ambil SPM kita ada apply untuk benda-benda, contoh macam matrix. Aku ada apply untuk fast track dekat UPM juga, tapi aku tak dapat sebabkan result trial aku masa tu tak ons. So sebab minimum dia 7A. Masa tu aku dapat 7A tapi dia tak nak A minus tak silap aku. So aku tak dapat fast track. Masa tu pertama kali aku nangis pasal sambung belajar ni, sebab aku tak dapat fast track. Kawan-kawan aku yang lain semua dapat. Masa tu aku nangis lah. Tapi sebenarnya ada hikmah. Kalau aku dapat fast track masa tu, habis tu siapa yang nak ambil law? Habis tu siapa yang nak ambil law? Kalau aku ambil fast track, maksudnya aku kena ambil science stream punya fast track dekat UPM. UPM kita tahu dia famous dengan sains dia. Dia famous lah dengan sains dia, dengan pertanian dia dan sebagainya. So kalau aku ambil fast track, siapa nak ambil law? Okay, so tak apa. Itu aku dah nampak dah. Allah dah tunjukkan pada aku. Okay. So lepas SPM, aku lepas SPM aku isi UPU punya borang. Borang UPU kita tahu dia online. Kita tak ada nak tulis-tulis guna pen Nabiin cari pen lagi. Tak ada. Dia tak payah. Dia online saja. So dia dekat UPU punya website lah. So website UPU ni dulu masa zaman aku dia buka kekosongan untuk berapa universiti? 6 6 ke 8, aku tak ingat. Aku memang tak ingat 6 ke 8 8 kot masa zaman aku. Tapi sekarang tapi the batch after aku, diorang dibuka lagi banyak, macam 12, banyak lah, lagi banyak peluang untuk diorang. Maksudnya lagi banyak lah yang dibuka, lagi banyak lah yang di offer, macam tu. Tapi zaman aku 6 je kot, 6 ke 8. Aku tengok geng 97 apa? Tak tahu. Okay. So masa tu aku rasa sangat-sangat down dan benda ni ambil masa SPM ke lepas SPM ECU lepas SPM. So aku rasa down. So bila aku rasa down, aku macam tak apa, it's okay. Mak aku cakap tak apa. Awak tak payah nak rasa down sangat. Tak apa, jauh lagi perjalanan awak ni. Awak umur baru 17, masa tu 18 tahun. Awak umur baru 18 tahun. Awak fikir dulu, fikir masak-masak apa yang awak nak ambil sebenarnya. So aku terfikir macam aku dari dulu nak try jadi lawyer. Maksudnya aku nak belajar law, aku nak buat something new towards the nation of Malaysia. Gitu. Tak habis belajar lagi dah poyo. So aku teringin nak macam, aku memang suka tengok cerita-cerita yang criminal cases dan sebagainya. So aku macam, why not aku just try law. So aku masa tu akak jiran sebelah rumah aku ni, dia ada anak dia yang bongsu tu sebaya abang aku. So dia sebaya abang aku, maksudnya dia 5 tahun lagi tua daripada aku lah. So dia lah orang yang terdekat dengan aku, yang terdekat lah, maksudnya yang jiran ke, yang sepupu sepapat ke, yang terdekat yang masuk UIA. So masa tu aku macam why not aku masuk UIA je, sebab akak sebelah ni pun masuk UIA. Aku tengok dia boleh survive je, dan aku tengok dia macam okay je, kalau cuti dia balik, kalau ni macam tu kan. And UIA ni dia kalau orang-orang yang tak mengenali suasana dan environment dalam UIA tu, many people think that UIA ni is very Syariah compliant university. Memang Syariah compliant, tapi nanti aku cerita. So aku pun macam okay lah, why not aku try law UIA. So masa aku try CUPU tu, aku nampak yang di offer untuk aku adalah asasi undang-undang di UIA. So adalah banyak asasi undang-undang kat tempat lain, asasi undang-undang UIA, asasi undang-undang UM, asasi undang-undang UKM, asasi undang-undang UUM dan sebagainya. So dia banyak asasi undang-undang. Undang-undang ni dia banyak asasi, jangan risau, okay. So aku pun isi. Cara aku isi adalah pada zaman tu lah, aku isi kalau ada 8 pilihan ataupun 6 pilihan, aku isi yang, contoh kalau 8 pilihan so aku isi yang atas 5 tu semua UIA. Tapi yang nombor 1 tu asasi undang-undang UIA lah. Yang seterusnya nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5 tu semua UIA, tapi kos yang lain-lain lah. Kos yang lain, janji dapat UIA. So yang bawah 3 tu baru aku isi UM, UITM dan sebagainya lah. So
Sebab aku rasa aku nak masuk UIA. Aku nak agak masuk UIA. Aku tak kira aku nak masuk UIA juga. And UIA pun kat Gombak je. So tak adalah jauh sangat. Tapi sebenarnya orang macam tanya aku, macam mana kau boleh commute every weekend daripada Gombak ke UIA dan daripada UIA ke rumah dan rumah ke UIA. Benda ni benda biasa bro. Benda ni tak adalah jauh sangat. Dekat je sebenarnya Seremban dengan Gombak ni, tak jauh. So okay, tu nanti cerita kemudian. Okay, so aku isi borang UPU dan aku hantar. Bila aku dah hantar tu, okey lah, aku tunggu je. And matrix pun memang kita dah minta daripada sebelum SPM, tak silap aku. Sebab kaunselor sekolah aku memang siap-siap suruh kita isi matrix tu kan. So aku pun tunggu lah. Sementara lepas SPM tu, aku kerja tadika pasti. Aku jadi cikgu tadika kau. Ramai yang tak sangka aku jadi cikgu tadika 5 bulan. Kan aku memang menjadi cikgu yang paling kalau budak-budak tu jumpa aku memang dia lari lah. Sebab aku one of the most like paling fierce punya cikgu lah. Sebab aku tak suka budak-budak yang macam mengingit-ingit. Aku bukan tak suka, aku mendidik. Kita ni tugas pendidik. Aku baru faham perasaan dan tugas pendidik sebenarnya. Ada banyak lah. Okay, so lepas tu aku masih lagi aku mengajar kat tadika tu, aku dapat SMS. Masa tu bukan dapat SMS, kita kena cari, kita kena SMS kementerian lah kan, sama ada kita dapat kat ataupun tak. So masa tu aku dapat Kolej Matrikulasi Johor, dan juga aku dapat asasi UIA. So masa ni aku macam bersyukur sangat sebab aku dapat 2 offer ni. Tapi aku perlu berfikir sama ada betul-betul ke aku nak sambung law balik ataupun tidak. Law balik pula, aku nak sambung law ataupun tidak. So bila aku consult orang-orang, aku tanya, aku istisyarah, aku tanya ni, dan end up aku pilih untuk sambung law dekat UIA. Ambil lah asasi law UIA. So lepas dia ambil asasi law kat UIA, UIA ni zaman dulu dia susah sikit. Sebab dia bukan susah, kita kena ambil Arab. Kita tak adalah kena ada basic Arab. Siapa yang tak ada basic Arab tu, dia akan offer lah bahasa Arab untuk dipelajari. Tapi zaman aku dulu, belajar Arab sampai 1.5 tahun, 2 tahun. Sebab kita orang memang qualification tu agak tinggi lah. Masa yang ditetapkan, maksudnya qualification ditetapkan tu agak tinggi. Contoh macam kalau nak ambil civil law dekat UIA untuk degree, nak sambung civil law untuk degree, kena lepas daripada level 4. Level 4 ni macam markah dia tu 40 kot. Bukan. Dia level 1 sampai level 6. Level 1 sampai level 6. So lepas dia level 6 tu kira exempted. Untuk budak yang nak sambung civil law dekat degree nanti dekat UIA Gombak, dia kena lepas daripada level 4. Tapi untuk yang nak sambung syariah untuk degree nanti, dia kena exempted, dia kena lepas daripada level 6. So masa tu qualification yang ditetapkan untuk batch aku agak tinggi. Sebab kena lepas daripada level 4 tu. Sebab tu makan masa sampai 1.5 tahun. Tapi batch selepas batch aku, diorang semua lepas daripada level 2 je. So macam untung lah batch diorang. Sebab diorang setahun sahaja asasi. Lepas tu dia terus masuk degree. Kita orang semua 1.5 tahun, 2 tahun. Ramai lah yang dekat CFS ni. Semua macam senior tapi dah 1.5 tahun. Macam tu. So bukannya kerana makcik-makcik di luar sana, bukan saya kena repeat paper ya, tidak. Kami tak kena repeat paper. Tapi kami ditahan lagi untuk bahasa Arab tu. Untuk polish lagi bahasa Arab untuk dibawa ke degree. Sebab yalah, belajar subjek-subjek ni kan. Okay, so lepas tu terus masuk degree. So sekarang ni masih lagi degree, 4th year first sem, belum habis lagi. Tapi doakanlah grad on time dan sebagainya, insyaAllah, amin. Okay, so cerita pasal UPU pasal UPU sebab ada anak-anak kawan-kawan mak aku yang tanya, kenapa UPU sekarang dia tetapkan untuk kita tak boleh pilih. Itu yang menjadi persoalan. Aku tak tahu kenapa UPU kali ni dia buat style macam tu, aku tak tahu. Tapi tiba-tiba tahun ni dia buat style macam masukkan nombor IC ke, tak perlu masukkan nama, tak perlu masukkan result SPM dan sebagainya, angka giliran ke, masukkan nombor IC saja. Dan UPU kira borang tu akan di-tag sendiri mana satu yang kau qualified untuk masuk. So aku macam wow, advance teknologi zaman sekarang ni kan. So dia rasa
biar UPU yang tetapkan mana yang qualify untuk masuk. So ramailah anak-anak kawan-kawan mak aku yang macam, kakak macam akak macam mana ni kak, saya tak nak ambil ni kak, tapi dia suruh saya masuk yang ni kak, ni. Saya tak nak kak, saya tahu lah result saya tak bagus, saya tahu lah result saya biasa-biasa je, tapi tak payahlah nak tetapkan kita orang masuk macam ni. Akak tak ada jawapan untuk soalan-soalan tu sebab akak pun tak tahu macam mana sistem dia tiba-tiba berubah daripada kita boleh pilih benda tu, it's optional, tapi it eventually becomes tak optional, like it's obligatory for you to take test, to take those courses. So I don't know macam mana nak tolong adik-adik kat luar sana, tapi tak apa, try enroll dulu. Maksudnya biarkan dulu, submit dulu borang tu. Korang dah submit kan? So submit dulu borang tu and kita tengok macam mana. And andai kata kalau korang dapat course yang korang tak nak tu, tapi korang dapat masuk universiti yang korang nak, so apa kata masuk dulu universiti tu, try dulu belajar sekejap course yang korang nak tu. Tapi kalau rasa memang tak boleh ngam, memang rasa macam tak ons, cuba bincang dengan department untuk tukar course. Cuba. Ini satu percubaan. Ini bukan satu kita nak macam hentam keromo, aku tak suka, aku daripada awal aku tak suka. Tak. Belajar dulu course tu, tengok the beauty of the course, tengok dulu the nature of the course, cuba belajar dulu slow-slow. Mungkin lama-kelamaan kita akan suka. So try slow-slow. So itu perjalanan asasi akak tadilah. So second is about matrikulasi. Matrikulasi ni sebenarnya matrikulasi dan juga STPM adalah dua benda yang akak sangat takut sebab matrikulasi, matrix lah, kita panggil matrix. Matrix ni dia macam sekolah tau. Dia macam sekolah lah sebab ikut review yang akak dapat daripada kawan-kawan akak yang masuk matrix. Most of them cakap matrix ni macam sekolah. Dia ada hari-hari dia boleh keluar. Sama lah macam asasi. Asasi UIA pun ada hari-hari yang boleh keluar, ada hari-hari yang tak boleh keluar. Sama je lebih kurang sekolah juga. Tapi matrix ni dia macam examination dia agak susah. Sebab ramailah bila akak dekat zaman sekolah dulu, macam cikgu-cikgu akak cakap kalau masuk matrix ni kena hati-hati, kena rajin belajar, kena rajin buat notes sebab exam dia agaklah mencabar. So sebab dia science stream pula, so macam sebab tu aku tak berapa berani nak masuk matrix. Sebab aku tahu yang matrix ni, yang masuk-masuk ni, yang grad daripada matrix ni yang tinggi, CGPA dia daripada matrix ni, sebenarnya dia orang adalah orang yang sangat pandai. Sebab it's not easy man, it's not easy to study something yang kalau benda tu kita tak minat. Especially kalau aku sendiri, aku tak minat sains, so aku macam kan. So matrix pun quite good actually untuk otak-otak kau. Kalau rasa macam nak guna otak lebih sikit, masuklah matrix. Sebab matrix punya students, dia orang memang they are very good in learning. And tak tahulah budak-budak pandai lah, senang cakap. Budak-budak sains, budak-budak pandai kan. Macam itulah. So untuk diploma pula, matrix flow dia sama macam asasi tadi, sama flow dia memang sebiji, sama. Setahun saja matrix dan lepas tu sama degree lah. Tapi untuk diploma, okey. Sebenarnya video ni juga bertujuan untuk orang-orang di luar sana yang dulu, pada zaman dulunya, aku memandang rendah pada orang yang mengambil diploma. Sebab orang yang ambil diploma ni bagi aku dia mengambil masa yang lama untuk habis. Dan diploma ni macam bagi aku macam tak tahu lah. Aku tak berapa on dengan diploma. Tapi sebenarnya aku silap. Sebenarnya diploma ni adalah salah satu cara macam mana kita nak rasa happy. Ya, betul, rasa happy. Kenapa aku cakap rasa happy? Sebab aku ambil asasi setahun setengah. Lepas tu sambung degree. Aku tak habis belajar lagi. Kawan-kawan aku yang ambil diploma, dia orang semua dah grad tau tak? Dia orang grad diploma lah. Siapa yang sambung degree, sambung lah. Siapa yang tak sambung tu tak apalah. Tapi dia orang grad dulu sebelum aku. So aku macam, apa yang aku buat kat kehidupan aku ni? So aku rasa macam beruntungnya orang ambil diploma. Dia orang cepat grad. Maksudnya cepatlah grad. Dia orang 3 tahun je kan. 3 tahun. Lepas tu grad. Alamak, apa ni? Okay. Dah 3 tahun, lepas tu grad. Lepas aku macam, untung. Tapi tak apalah kan. It's okay. So aku macam dan dulu aku macam
bukan kutuk lah, aku macam cakap yang diploma ni it's not a good option, was not a good option. Tapi tu dulu guys, tu dulu, jangan tam aku please. Tu dulu aku cakap diploma ni was not a good option. The better option is asasi bla bla bla. So aku macam bapak poyonya aku zaman dulu kan. Aku macam kutuk-kutuk diploma. Tapi sebenarnya diploma adalah sangat bagus. So adik-adik kat luar sana yang isi UPU yang dapat diploma, jangan rasa patah semangat, jangan rasa patah hati, jangan rasa putus harapan. Sebab believe me, Allah's plannings adalah yang terbaik. Apa yang Allah bagi kat kita tu sebenarnya adalah yang terbaik. Apa yang Allah sediakan untuk kita, apa yang Allah bagi dekat UPU tu adalah yang terbaik untuk kita. Trust me. Okay, trust me. So diploma, guys, kawan aku ramai ambil diploma guys. Ramai gila. Penuh Instagram feed aku dengan diorang punya grad. Aku macam, bila aku tengok je gambar diorang tu, aku terus cakap dengan Atin, dengan Iman, weh bila kita nak grad ni, weh bila kita nak grad, weh kawan-kawan aku semua dah grad weh kan. So aku macam, diploma is a good, it's one of the best, like the best thing to do untuk you enroll, untuk you further your studies. Sebab dah habis diploma, kau dah ada sijil, kau dah ada diploma boleh bawa pergi jual, boleh pergi jual. Kau ambil asasi, kau tak boleh jual sijil asasi kau ya. Sijil asasi tu tak ada nilai, it's no value at all, it's valueless, it's cashless, it's no value lah, tak ada value langsung asasi punya sijil. So aku sarankan kepada adik-adik di luar sana yang mana yang rasa macam betul juga akak ni cakap kan, asasi tak ada nilai. So aku sambung je lah diploma. Sila sambunglah diploma dik, tolonglah. Aku minta maaf sangat dengan kawan-kawan aku dulu. Aku memang minta maaf sangat yang aku kutuk-kutuk diploma. Tapi sebenarnya tidak, diploma sangat bagus. Diploma ni dia satu permulaan yang serius untuk kau sambung belajar ke degree. Asasinya kau boleh main-main lagi. Asasi kau boleh main-main betul skor, tak ada masalah. Tapi diploma ni adalah satu kira permulaan, the starting point kepada degree. Starting point lah kau study betul-betul. And memang format, assignment semua memang kita boleh follow up sampai degree, sampai master, sampai PhD. Macam tu lah. Okay. So the fourth one, the last one adalah STPM. Okay. Talking about STPM, aku ada seorang kawan yang very well known lah. Dia very well versed pasal STPM ni sebab dia memang ambil STPM. Tak apa, nanti kalau ada rezeki aku cuba untuk buat video dengan dia pula untuk menceritakan tentang STPM dan bagaimana perjalanan dia daripada SPM ke STPM dan sebagainya lah. So dia sekarang sama kelas dengan aku, sama kelas, dia sama grup dengan aku juga. Tak, Sam lepas. Sam sebelum ni dia ada pernah satu grup dengan aku. Sam ni kita nak satu grup, dia tak dapat. Tapi tak apa, dia sekelas dengan aku dan aku sangat suka dia, aku idolakan dia dan dia bagus lah, aku sangat suka dia. Dia dulu ambil SPM, lepas tu dia ambil STPM. So adik-adik yang luar sana yang nak sambung STPM, sebenarnya aku salute orang-orang yang ambil STPM ni sebab STPM ni sesuatu, kita tahu kan, examination untuk STPM adalah salah satu examination yang paling susah di dunia. Di dunia. Kita rank nombor 3 ke nombor 7, aku tak ingat. Dulu punya ranking. STPM sangat susah kan, walaupun setahun setengah je tapi sangat susah. Setengah 3 sem lah, 3 semester. Adik saudara aku pun ambil STPM. So, dan dia pass with flying colours. Kan. So, STPM ni pun aku nak kata lebih-lebih aku tak pernah experience STPM. Aku tak tahu exam dia macam mana, tapi orang kata susah lah. Memang susah. Dan kau kena maintain lah. Kau kena maintain CGPA kau kena maintain. GPA kau untuk setiap semester tu kena ons. Untuk make sure kau punya last GPA tu. Memanglah kita pun degree macam tu. Tapi kau jangan terciduk lah. Kalau kau terciduk, habis lah. So, buat adik-adik di luar sana yang tertanya-tanya, nak sambung apa ni kak? Patut saya sambung apa ni kak? Asasi ke? Saya patut sambung diploma ke? Saya patut sambung matrikulasi ke? Saya patut sambung STPM je? Bukan je STPM. Terpulang pada kau dik. Kau fikirlah masa-masa. Kau cuba berkomunikasi dengan Allah dulu. Kau cuba untuk istiqarah dulu. Sebab istiqarah ni bukannya untuk kau mencari pasangan hidup kau, bukan. Istiqarah ni, solat istiqarah ni bukannya untuk kau macam
aku nak pilih Aiman ke aku nak pilih Zack Dua-dua handsome, dua-dua pakai BMW dengan Mercedes Benz, dua-dua kerja doktor. Aku nak pilih yang mana satu Dua-dua ni sayang kat aku. Dua-dua ni setiap kali birthday aku akan buat surprise. So aku nak pilih mana? Tak, istikharah bukan sahaja untuk memilih jodoh kau, tapi sebenarnya untuk membuat keputusan dalam hidup kau. Kalau kau rasa benda ni adalah keputusan terbesar dalam hidup kau, memang benda ni keputusan besar kau patut buat dalam hidup kau kan. So kalau kau rasa benda ni penting, buat istikharah. Tanya Allah dulu. Allah ni macam-macam cara Allah bagi kita petunjuk tu. Macam aku, Allah bagi petunjuk dekat aku tu melalui aku ikut je flow. Aku just go with the flow. And at last aku sekarang dah nak gerak dah. Macam tu, just bukan nak belagak, aku just cakap je, just go with the flow. Ya. Yeah. So ada juga cara yang Allah bagi melalui mimpi. Ada juga yang Allah bagi hidayah, Allah bagi petunjuk melalui gerak hati dia. Maksudnya gerak hati lah, macam aku gerak hati lah. Aku just go with the flow, just gerak hati. Ada je Allah bagi petunjuk dekat orang tu melalui Allah bagi hantar seseorang kepada orang tu untuk something lah, untuk orang tu explain dekat orang tu ke expertise lah kan, untuk explain dan sebagainya. So macam-macam cara. So tanya Allah dulu. Allah is our creator. So just ask him about everything that you concern in your life. Just ask him. And dah istikharah, kau jangan lupa istisyarah. Istisyarah ni adalah bertanya. Maksudnya kita tanya orang. Maksudnya tanya sini-sini, tanya ni. Baguslah anak-anak kawan-kawan mak aku ni, dia orang tanya aku, tapi aku bukan expertise dalam bidang ni. Aku tak expert. So aku cuma bagi pengalaman sahaja. Aku expose pengalaman aku sahaja. So macam itulah. So bila kau dah istisyarah, kau dah istikharah, apa lagi? Buatlah keputusan. So bila kau buat keputusan tu, kau akan macam okay, aku yakin yang aku boleh buat, insyaAllah. Let's do this. Macam tu. Lepas tu kau pasang lagu apa tu, yang segalanya dalam genggaman tu kan. Tu kau pasang lagu tu on the first day of your asasi ke diploma ke matrix ke atau SPM. On the first day. Sebab aku sangat suka lagu tu, dan bagi aku lagu tu macam bagi inspirasi lah, macam inspire aku untuk menjadi student yang bagus lah. Tapi that end up tak bagus. So untuk adik-adik kat luar sana, I wish you all good luck. Di dalam perintah kawalan pergerakan ni pun akak faham ramai yang nak kerja sebelum sambung belajar. Tapi tak apa, mana yang tak ada peluang dan juga kesempatan untuk bekerja, bekerjalah dari rumah. Cubalah buat apa-apa kan, tolong mak bapak ke macam ni kan, tolong mak ayah. Cuba buat online selling, online business ke dan sebagainya. Untuk mereka yang bekerja, adik-adik yang lepas SPM yang bekerja, yang dapat peluang untuk bekerja, appreciate masa-masa bekerja tu, appreciate everyone, colleagues kau tu, teammate kau, tolong appreciate, sebab itu adalah masa yang sangat berharga yang kau takkan lupa, yang kau akan cerita pada anak cucu-cucu kau. Dan juga saya nak mengucapkan terima kasih kepada semua frontliners, especially the police, apa-apalah police, nurse, doktor, Abang Bombo I love you, Abang Askar, apa semua tu, terima kasih kerana menjadi frontliners, kerana mempertaruhkan nyawa anda semua untuk menjadi kita sebut orang pertama lah untuk mendapat COVID-19 ni kan, despite of kita yang duduk dalam rumah ni. Terima kasih, dan rakyat Malaysia, saya seru anda semua untuk sentiasa berada dalam rumah, kekal dalam rumah, dan sayangi nyawa anda. Anda hari tahun ni nak beraya di mana? Beraya di rumah bersama keluarga ataupun beraya dalam kubur anda. Okay. Bye, peace, assalamualaikum.
masukkan nombor IC ke, tak perlu masukkan nama, tak perlu masukkan result SPM dan sebagainya, angka giliran ke, masukkan nombor IC saja dan UPU kira borang tu akan detect sendiri mana satu yang kau qualified untuk masuk. So aku macam wow, advance teknologi zaman sekarang ni kan. So dia rasa biar UPU yang tetapkan mana yang kau qualified untuk masuk. So ramailah anak-anak kawan-kawan mak aku yang macam, kakak, macam akak macam mana ni kak, saya tak nak ambil ni kak, tapi dia suruh saya masuk yang ni kak, ni. Saya tak nak kak, saya tahulah result saya tak bagus, saya tahulah result saya biasa-biasa je, tapi tak payahlah nak tetapkan kita orang masuk macam ni. Akak tak ada jawapan untuk soalan-soalan tu sebab akak pun tak tahu macam mana sistem dia tiba-tiba berubah daripada kita boleh pilih benda tu, it's optional, tapi it eventually becomes tak optional, like it's obligatory for you to take test, to take those courses. So I don't know macam mana nak tolong adik-adik kat luar sana, tapi tak apa, try enroll dulu. Maksudnya biarkan dulu, submit dulu borang tu. Korang dah submit kan, so submit dulu borang tu and kita tengok macam mana. And andai kata kalau korang dapat course yang korang tak nak tu, tapi korang dapat masuk universiti yang korang nak, so apa kata masuk dulu universiti tu, try dulu belajar sekejap course yang korang nak tu. Tapi kalau rasa memang tak boleh ngam, memang rasa macam tak ons, cuba bincang dengan department untuk tukar course. Cuba. Ini satu percubaan. Ni bukan satu kita nak macam hentam keromo, aku tak suka, aku daripada awal aku tak suka. Tak. Belajar dulu course tu, tengok the beauty of the course, tengok dulu the nature of the course, cuba belajar dulu slow-slow. Mungkin lama-kelamaan kita akan suka. So try slow-slow. So itu perjalanan asasi akak tadilah. So second is about matrikulasi. Matrikulasi ni sebenarnya matrikulasi dan juga STPM adalah dua benda yang akak sangat takut. Sebab matrikulasi, matrix lah, kita panggil matrix. Matrix ni dia macam sekolah tau. Dia macam sekolah lah, sebab ikut review yang akak dapat daripada kawan-kawan akak yang masuk matrix. Most of them cakap matrix ni macam sekolah. Dia ada hari-hari dia boleh keluar. Sama lah macam asasi UIA pun ada hari-hari yang boleh keluar, ada hari-hari yang tak boleh keluar. Sama je lebih kurang sekolah juga. Tapi matrix ni dia macam examination dia agak susah. Sebab ramai lah bila akak dekat zaman sekolah dulu, macam cikgu-cikgu akak cakap kalau masuk matrix ni kena hati-hati, kena rajin belajar, kena rajin buat notes, sebab exam dia agak lah mencabar. So sebab dia science stream pula, so macam sebab tu aku tak berapa berani nak masuk matrix. Sebab aku tahu yang matrix ni, yang masuk-masuk ni, yang grad daripada matrix ni, yang tinggi CGPA dia daripada matrix ni, sebenarnya dia orang adalah orang yang sangat pandai. Sebab it's not easy man, it's not easy to study something yang kalau benda tu kita tak minat. Especially kalau aku sendiri, aku tak minat sains, so aku macam kan. So matrix pun matrix quite good actually untuk otak kau. Kalau rasa macam nak guna otak lebih sikit, masuklah matrix. Sebab matrix punya students, dia orang memang they are very good in learning. And tak tahulah budak-budak pandai lah, senang cakap. Budak-budak sains, budak-budak pandai kan. Macam tu lah. So untuk diploma pula, matrix flow dia sama macam asasi tadi. Sama flow dia memang sebiji, sama. Setahun saja matrix dan lepas tu sama degree lah. Tapi untuk diploma, okey. Sebenarnya video ni juga bertujuan untuk orang-orang di luar sana yang dulu, pada zaman dulunya, aku memandang rendah pada orang yang mengambil diploma. Sebab orang yang ambil diploma ni, bagi aku dia mengambil masa yang lama untuk habis. Dan diploma ni macam bagi aku macam tak tahu lah. Aku tak berapa on dengan diploma. Tapi sebenarnya aku silap. Sebenarnya diploma ni adalah salah satu cara macam mana kita nak rasa happy. Ya, betul, rasa happy. Kenapa aku cakap rasa happy? Sebab aku ambil asasi setahun setengah. Lepas tu sambung degree. Aku tak habis belajar lagi. Kawan-kawan aku yang ambil diploma, dia orang semua dah grad, tau tak? Dia orang grad diploma lah. Siapa yang sambung degree, sambung lah. Siapa yang tak sambung tu tak apalah. Tapi dia orang grad dulu sebelum aku. So aku macam, apa yang aku buat kat kehidupan aku ni?
So aku rasa macam beruntungnya orang ambil diploma. Dia orang cepat grad. Maksudnya cepatlah grad. Dia orang 3 tahun je kan. 3 tahun. Lepas tu grad. Alamak, apa ni? Okay. Dah 3 tahun lepas tu grad. Lepas tu aku macam untung. Tapi tak apalah kan. It's okay. So aku macam dan dulu aku macam bukan kutuk lah. Aku macam cakap yang diploma ni it's not a good option. Was not a good option. Tapi tu dulu guys. Tu dulu. Jangan tam aku please. Tu dulu aku cakap diploma ni was not a good option. The better option is asasi bla bla bla. So aku macam bapak poyonya aku zaman dulu kan. Aku macam kutuk-kutuk diploma. Tapi sebenarnya diploma adalah sangat bagus. So adik-adik kat luar sana yang isi UPU yang dapat diploma, jangan rasa patah semangat, jangan rasa patah hati, jangan rasa putus harapan. Sebab believe me, Allah's plannings adalah yang terbaik. Apa yang Allah bagi kat kita tu sebenarnya adalah yang terbaik. Apa yang Allah sediakan untuk kita, apa yang Allah bagi dekat UPU tu adalah yang terbaik untuk kita. Trust me. Okay, trust me. So diploma, guys, kawan aku ramai ambil diploma guys. Ramai gila. Penuh Instagram feed aku dengan diorang punya grad. Aku macam, bila aku tengok je gambar diorang tu, aku terus cakap dengan Atin, dengan Iman, weh bila kita nak grad ni, weh bila kita nak grad, weh kawan-kawan aku semua dah grad weh kan. So aku macam, diploma is a good, it's one of the best, like the best thing to do untuk you enroll, untuk you further your studies. Sebab dah habis diploma, kau dah ada sijil, kau dah ada diploma. Diploma boleh bawa pergi jual, boleh pergi jual. Kau ambil asasi, kau tak boleh jual sijil asasi kau ya. Sijil asasi tu tak ada nilai. It's no value at all. It's valueless. It's cashless. It's no value lah. Tak ada value langsung asasi punya sijil. So aku sarankan kepada adik-adik di luar sana yang mana yang rasa macam betul juga akak ni cakap kan, asasi tak ada nilai. So aku sambung je lah diploma. Sila sambunglah diploma dik. Tolonglah. Aku minta maaf sangat dengan kawan-kawan aku dulu. Aku memang minta maaf sangat yang aku kutuk-kutuk diploma. Tapi sebenarnya tidak. Diploma sangat bagus. Diploma ni dia satu permulaan yang serius untuk kau sambung belajar ke degree. Asasinya kau boleh main-main lagi. Asasi kau boleh main-main bertukar skor. Tak ada masalah. Tapi diploma ni adalah satu kira permulaan, the starting point kepada degree. Starting point lah kau study betul-betul. And memang format, assignment semua memang kita boleh follow up sampai degree, sampai master, sampai PhD. Macam tu lah. Okay. So the fourth one, the last one adalah STPM. Okay. Talking about STPM, aku ada seorang kawan yang very well known lah. Dia very well versed pasal STPM ni sebab dia memang ambil STPM. Tak apa, nanti kalau ada rezeki aku cuba untuk buat video dengan dia pula untuk menceritakan tentang STPM dan bagaimana perjalanan dia daripada SPM ke STPM dan sebagainya lah. So dia sekarang sama kelas dengan aku, sama kelas, dia sama grup dengan aku juga. Tak, Sam lepas. Sam sebelum ni dia ada pernah satu grup dengan aku. Sam ni kita nak satu grup, dia tak dapat. Tapi tak apa. Dia sekelas dengan aku dan aku sangat suka dia. Aku idolakan dia dan dia bagus lah. Aku sangat suka dia. Dia dulu ambil SPM, lepas tu dia ambil STPM. So adik-adik yang luar sana yang nak sambung STPM, sebenarnya aku salute orang-orang yang ambil STPM ni sebab STPM ni sesuatu, kita tahu kan, examination untuk STPM adalah salah satu examination yang paling susah di dunia. Di dunia. Kita rank nombor 3 ke nombor 7 aku tak ingat. Dulu punya ranking. STPM sangat susah kan, walaupun setahun setengah je tapi sangat susah. Setengah 3 sem lah, 3 semester. Adik saudara aku pun ambil STPM. So dan dia pass with flying colours. Kan. So STPM ni pun aku nak kata lebih-lebih aku tak pernah experience STPM. Aku tak tahu exam dia macam mana, tapi orang kata susah lah. Memang susah. Dan kau kena maintain lah. Kau kena maintain CGPA kau kena maintain. GPA kau untuk setiap semester tu kena ons. Untuk make sure kau punya last GPA tu. Memanglah kita pun degree macam tu. Tapi kau jangan terciduk lah. Kalau kau terciduk, habis lah. So, buat adik-adik di luar sana yang tertanya-tanya, nak sambung apa ni kak? Patut saya sambung apa ni kak? Asasi ke? Saya patut sambung diploma ke? Saya patut sambung matrikulasi ke? Saya patut sambung STPM je? Bukan je STPM.
terpulang pada kau, dik. Kau fikirlah masa-masa, kau cuba berkomunikasi dengan Allah dulu, kau cuba untuk istikharah dulu. Sebab istikharah ni bukannya untuk kau mencari pasangan hidup kau, bukan. Istikharah ni, solat istikharah ni bukannya untuk kau macam aku nak pilih Aiman ke aku nak pilih Zack. Dua-dua handsome, dua-dua pakai BMW dengan Mercedes Benz, dua-dua kerja doktor. Aku nak pilih yang mana satu. Dua-dua ni sayang kat aku. Dua-dua ni setiap kali birthday aku akan buat surprise. So aku nak pilih yang mana? Tak. Istikharah bukan sahaja untuk memilih jodoh kau, tapi sebenarnya untuk membuat keputusan dalam hidup kau. Kalau kau rasa benda ni adalah keputusan terbesar dalam hidup kau, memang benda ni keputusan besar yang kau patut buat dalam hidup kau, kan? So kalau kau rasa benda ni penting, buat istikharah. Tanya Allah dulu. Allah ni macam-macam cara Allah bagi kita petunjuk tu. Macam aku, Allah bagi petunjuk dekat aku tu melalui aku ikut je flow. Aku just go with the flow. And at last aku sekarang dah nak grad dah. Macam tu. Just, bukan nak belagak. Aku just cakap je. Just go with the flow. Ya. Yeah. So, ada juga cara yang Allah bagi melalui mimpi. Ada juga yang Allah bagi hidayah. Allah bagi petunjuk melalui gerak hati dia. Maksudnya, gerak hati lah macam aku. Gerak hati lah. Aku just go with the flow. Just gerak hati. Ada je Allah bagi petunjuk dekat orang tu melalui Allah bagi hantar seseorang kepada orang tu untuk something lah, untuk orang tu explain dekat orang tu ke, expertise lah kan, untuk explain dan sebagainya. So macam-macam cara. So tanya Allah dulu. Allah is our creator. So just ask him about everything that you concern in your life. Just ask him. And dah istikharah, kau jangan lupa istisyarah. Istisyarah ni adalah bertanya. Maksudnya kita tanya orang. Maksudnya tanya sini-sini, tanya ni. Baguslah anak-anak kawan-kawan mak aku ni, dia orang tanya aku, tapi aku bukan expertise dalam bidang ni. Aku tak expert. So aku cuma bagi pengalaman sahaja. Aku expose pengalaman aku sahaja. So macam tu lah. So bila kau dah istisyarah, kau dah istikharah, apa lagi? Buatlah keputusan. So bila kau buat keputusan tu, kau akan macam, okay, aku yakin yang aku boleh buat, insyaAllah. Let's do this. Macam tu. Lepas tu kau pasang lagu apa tu, yang segalanya dalam genggaman tu kan. Tu kau pasang lagu tu on the first day of your asasi ke diploma ke matrix ke atau SPM. On the first day. Sebab aku sangat suka lagu tu, dan bagi aku lagu tu macam bagi inspirasi lah. Macam inspire aku untuk menjadi student yang bagus lah. Tapi tak end up tak bagus pun. So untuk adik-adik kat luar sana, I wish you all good luck. Di dalam perintah kawalan pergerakan ni pun akak faham ramai yang nak kerja sebelum sambung belajar. Tapi tak apa, mana yang tak ada peluang dan juga kesempatan untuk bekerjalah dari rumah. Cubalah buat apa-apa kan, tolong mak bapak ke macam ni kan, tolong mak ayah. Cuba buat online online business ke dan sebagainya. Untuk mereka yang bekerja, adik-adik yang lepas SPM yang bekerja, yang dapat peluang untuk bekerja, appreciate masa-masa bekerja tu, appreciate everyone, colleagues kau tu, teammate kau, tolong appreciate, sebab itu adalah masa yang sangat berharga yang kau takkan lupa, yang kau akan cerita pada anak cucu cicit kau. Dan juga saya nak mengucapkan terima kasih kepada semua frontliners, especially the police, apa-apalah, police, nurse, doktor, abang bomba, I love you, abang askar, apa semua tu, terima kasih kerana menjadi frontliners, kerana mempertaruhkan nyawa anda semua untuk menjadi kita sebut orang pertama lah untuk mendapat COVID-19 ni kan, despite of kita yang duduk dalam rumah ni. Terima kasih, dan rakyat Malaysia, saya seru anda semua untuk sentiasa berada dalam rumah, kekal dalam rumah, dan sayangi nyawa anda. Anda tahun ni nak beraya di mana? Beraya di rumah bersama keluarga ataupun beraya dalam kubur, anda pilih. Okay, bye, peace, Assalamualaikum.